imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey. Ini ialah yang ada kaitan dengan penjajahan barat di Asia Tenggara. Kamu tahu bahawa negara kita, Malaysia, adalah antara negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Dan di Asia Tenggara yang lain, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat juga, iaitu Belanda. Di Filipina dijajah oleh bangsa barat juga, Spanyol. Di Indochina, barat juga, Perancis. Di Burma, Inggris. Jadi pada satu ketika dulu, kurun ke-18, kurun ke-17 sebagainya, negara-negara di Asia Tenggara ni dianggap negara kerdil, mudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Okey? So ini kita nak lihat bagaimana mereka boleh menjajah negara kita dan juga negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Itu yang kita namakan ni imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, cuba kita tengok yang ni. Kita tengok next slide. Kalau kita soal balik ya, apakah matlamat utama dasar imperialisme barat di Asia Tenggara? Dalam bahasa yang mudah, apakah tujuannya bangsa barat berusaha untuk melakukan penjajahan di Asia Tenggara? Okay. Iaitu menguasai sistem politik tradisional tanah jajahan. Okay. Dia nak menguasai sistem politik tanah jajahan. Dia nak memerintah tanah jajahan. Tapi adakah pemerintah itu hanya nak memberi pengajaran kepada anak-anak negeri supaya pandai memerintah negeri? Tidak. Dia tak ada tujuan itu. Dia menguasai politik tanah jajahan tu, dia nak jadi bos. Dengan tujuan akhirnya ialah penguasaan terhadap sistem politik adalah perlu untuk menguasai ekonomi tanah jajahan. Itu sebenarnya dia. Itu sebenarnya hasrat penjajah barat ni ialah dia mau jadi bos di tiap-tiap negeri itu, yang akhirnya dia akan berkuasa untuk menentukan dia nak menguasai ekonomi di tanah jajahan itu. Itu tujuan dia. Maksudnya, kalau di tanah Melayu, British mau menguasai sistem politik. Dia tak mau sistem politik lama. Raja buang. Tak mau. Okay? Kalau di Spanyol, di Filipina pun begitu juga. Sistem politik lama yang diperintah oleh Raja Filipina, tak mau. Spanyol nak jadi bos. Begitu juga di Indonesia, di Filipina, di Indochina, di Burma dan seterusnya. Baik, itu tujuan utama dia, menguasai sistem politik dan akhirnya menguasai ekonomi tanah jajahan itu. Baik, kita tengok yang ni. Macam mana seterusnya. Jadi, untuk menguasai politik di tanah jajahan itu, untuk menguasai sistem politik di tanah jajahan itu, dia memperkenalkan apa yang dinamakan ni dia. Sistem birokrasi barat. Ingat tu, tulis. Sistem birokrasi barat telah diperkenalkan. Menggantikan sistem pemerintahan beraja di negeri Asia Tenggara. Right. Jadi, ringkasnya saya kata tadi, mereka mau menjadi tuan
di negeri-negeri yang dijajah oleh mereka. Jadi itu sebab ditubuhkannya apa yang dinamakan sistem birokrasi barat. Ya. Ini perkataan baru untuk kamu ni. Saya ingat. Sistem birokrasi barat. Kalau dulu negeri ini diperintah oleh sistem pemerintahan beraja di negeri Asia Tenggara. Di tanah Melayu ada raja merintah negeri ini. Di Indonesia pun begitu juga bupati, ya, dengan raja-raja yang berbagai-bagai. Di Filipina pun ada juga raja dia. Di Burma pun ada raja dia. Tetapi bila British atau bila orang Barat datang, sistem birokrasi Barat ni diperkenalkan. Jadi digantinya sistem lama tu. Faham? Digantinya sistem lama tu. Matlamatnya tadi, sebagaimana saya katakan, untuk menguasai ekonomi negeri-negeri tersebut. Baik, sekarang kita pergi satu persatu. Apa yang dinamakan sistem birokrasi Barat itu? Apa dia ciri-cirinya ni? Apa dia yang dikatakan sistem birokrasi Barat tu? Yang diperkenalkan oleh Barat tu? Dia buat begini. Satu, penubuhan kerajaan pusat. Penubuhan kerajaan pusat tu maknanya, katakan tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Ditubuhnya kerajaan tu berpusat di Kuala Lumpur saja. Dari Kuala Lumpur lah dia menguasai seluruh semenanjung tanah Melayu. Itu namanya kerajaan pusat. Seperti sekarang ni lah yang ada di Malaysia sekarang, macam itulah kita buat penubuhan kerajaan pusat. Berbeza kalau dulu di negeri Melayu ni dia tak ada macam tu. Dulu kerajaan Johor misalnya diperintah oleh Raja Johor, Sultan Johor. Di Negeri Sembilan diperintah oleh Negeri Sembilan. Di Perak diperintah oleh Sultan Perak. Di Kedah diperintah oleh Sultan Kedah. Itu cara pemerintahan zaman sebelum kedatangan British. Jadi bila datang British, ditubuhnya kerajaan pusat, dia memerintah daripada Kuala Lumpur. Satu. Kedua ni dia. Lagi. Pelantikan Governor General sebagai ketua pentadbir. Dia tak mau pakai raja dah. Raja tak pakai. So, jadi dilantiknya Governor General, dia lah tu, orang putih. Dia kalau saya bercakap ni untuk tanah Melayu ni, ya, untuk Malaysia. Dilantiknya Governor General, iaitu orang Inggeris. Orang Melayu tak mau pakai dah. Raja-raja Melayu dia tak mau pakai. Okey? Itu sistem birokrasi Barat. Lagi apa dia buat? Dia mentadbir melalui biro. Biro ni kementerian lah. Macam sekarang ni, kerajaan Malaysia kita sekarang ni ada pentadbiran kementerian lah. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kerja Raya, ada Kementerian Keuangan. Dia buat macam tu dulu. Jadi mungkin yang kita buat sekarang ni ikut cara dia. Itu yang bagus lah. Ya? Pelaksanaan pentadbiran melalui biro. Dulu tak ada yang tu. Ya? Bila raja merintah, dia tak pakai macam tu, lain. 3. Kemudian, pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro. Ya, ini sebagai ketua kementerian lah. Mana pelantikan pegawai barat tu menteri lah ni. Ibaratnya zaman dulu dinamakan pegawai barat. Sekarang ni menteri lah. Jadi menteri-menteri itu, pegawai barat ni, dilantik untuk mengetuai kementerian biro berkenaan. Pelajaran lah, pertanian lah, kerja raya lah. Okey? Tu dia. Kemudian, ini yang akhir sekali ini beratlah. Pengenalan undang-undang barat. Pengenalan undang-undang barat. Jadi, habislah ceritanya. Undang-undang yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dulu, tak ada, habislah. Dia pakai undang-undang dia. Sebab undang-undang dia, matlamat akhirnya ialah untuk menguasai ekonomi negara ni. Yang adalah negeri ni. Ekonomi apa?
Kalau dia tanam lada hitam, ditanam beratus ekar, beribu ekar di Johor pun, dia boleh buat. Bila zaman getah tanah Melayu, syarikat-syarikat kepunyaan Inggeris menguasai tanah Melayu. Dan ketika itu, lombong-lombong biji oleh Barat dan sebagainya, Cina. Orang Melayu tak ada apalah. Itu sebab ditubuh yang ni. Ditubuhkannya dulu sistem birokrasi Barat. Tujuannya dilaksanakan ni, dan akhirnya dia menguasai ekonomi. Itu tujuan sebenarnya. Okey, apa selepas ini? Selepas di sistem birokrasi Barat. Okey, tadi yang cerita ni seluruh kawasan Asia Tenggara macam ni lah. Sama ada di Indonesia ke, di Filipina ke, di Burma ke, semua ini. Gubernur Jeneral pentadbiran melalui Biro Pelantikan Pegawai Barat, Undang-Undang Barat. Oh, hebat. Bangsa Eropah zaman dulu ya. Baik. Ini di Filipina. Spanyol memperkenalkan sistem enkomenda di Filipina. Macam di Malaysia kita namakan sistem birokrasi Barat lah. Nama apa pun, ya diperintah oleh Inggeris lah. Tapi di Filipina ada namanya enkomenda. Ingat tu. Mungkin disoal, apa nama sistem pentadbiran Barat yang diperkenalkan di Filipina? Kau tanya soalan tu, kau tanya apakah nama sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Filipina? Ada namanya sistem enkomenda. Apa sistem enkomenda? Diketuai oleh encomendero. Nama lah. Maknanya diketuai oleh governor lah. Diketuai oleh, dia nak menjadi ketua situ, enkomenda tu, diketuai oleh encomendero nama dia. Apa tugas encomendero ni? Menjaga keamanan untuk orang Sepanyol lah tu. Nampak? Mengutip cukai. Ini yang di mana-mana saja ya, zaman dulu yang dimarahi oleh anak negeri ni. Yang mereka mengutip cukai. Kemudian di Filipina lagi teruk ya, mengkristiankan penduduk barangay. Barangay ini penduduk kampung lah. Barangay ini kampung namanya. Jadi mengkristiankan penduduk barangay. Kita tak ada. Kita di Malaysia tak ada pula. Inggeris tak ada pula mengkristiankan orang Melayu, tak ada. Di Filipina ada. Dan tentulah bila macam ini keadaan dia, mengutip cukai, mengkristiankan penduduk barangay, tentulah dibenci oleh penduduk Filipina. Kerana sistem ini mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada mereka. Orang-orang Filipina pula dikerah bertugas di ladang-ladang tebu tau ni. Itu sebabnya, ialah di mana pun penjajah memang dibenci oleh anak negeri. Okey? Ini dia. Saya nak tunjukkan tentang sikit illustration lah saja, penghiasan gambar. Ini Filipina. Okey? Awak tahu lah ni, tak apa, saya terangkan lagi supaya jelas lagi. Ini Malaysia kita, ini Filipina. Mindanao sebagainya. Filipina ni, kalau ikutkan sejarah dia, diduduki oleh orang Melayu juga zaman dulu. Semua ni Melayu ni. Itu sebab dikatakan rumpun Melayu. Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura dulu. Betul-betul. Okey, ini Filipina. Ini nak illustration enkomenda tu lah ni. Ni dia. Nampak? Pemerintahan enkomenda. Gambarnya. Tu yang ramai tu pekerja lah tu. Buruh orang Filipina lah. Ditindas, dihina. Dijadi macam hamba abdi lah. Zaman penjajahan di Filipina.
Ini dia nampak. Sedihlah anak negeri ya, bila tengok keadaan macam ini, anak negeri berasa sedih. Okey, then macam mana pula Belanda buat di Indonesia pula? Di Indonesia, sistem birokrasi barat tadi, ya, birokrasi barat yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda tadi, pentadbiran pusat diketuai oleh Governor General. Salin ya. Saya ingat anak-anak semua salin. Apa yang tulis di sini ni? Tak apa, tak boleh salin pun boleh ulang balik, boleh tengok balik. Akan ada dalam YouTube. Pentadbiran pusat diketuai oleh Governor General. Macam saya kata tadi lah. Pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar tempatan. Dikekalkannya. Belanda ni cerdik dia, pandai dia. Belanda di Indonesia ni. Pentadbiran tempatan, sebab agaknya Indonesia tu terlampau ramai orang, kebesar kan. Diketuai oleh pembesar tempatan. Tapi dengan cakap Belanda lah. Ya, dia bupati nama dia. Bupati mentadbir di kawasan, di kampung-kampung sebagainya. Dikekalkannya, dia tak nak, Belanda tak ada. Mungkin dia takut kena bunuh oleh Indonesia agaknya. So, pentadbiran tempatan masih lagi diketuai oleh pembesar tempatan. Ya, masih lagi diketuai oleh pembesar tempatan. Kemudian, penubuhan jabatan kerajaan. Tadilah, biro tadi. Sana jabatan kerajaan. Samalah tu. Ya. Sana samalah tu. Sana nama jabatan kerajaan, penubuhan biro. Dibuat serupa. Kemudian penubuhan Dewan Tempatan. Dewan Tempatan ni ditubuhkannya macam tempat dia mesyuarat lah. Tapi dalam tu Belanda lah semua. Dan penubuhan Volksraad. Volksraad ni parlimen. Volksraad ni ialah perkataan Belanda Volksraad. Perkataan orang putih parlimen. Kita pun kata parlimen. Jadi penubuhan Volksraad yang merupakan Dewan Rakyat atau parlimen. Dipandai, dia mengabui mata rakyat Filipina, rakyat Indonesia, seolah-olah di Indonesia tu diperintah oleh pemerintahan berparlimen, demokrasi lah kononnya, padahal tak ada. Itu bukan sistem birokrasi pentadbiran barat. Ini dia illustration gambar sikit. Nampak? Macam mana pemerintahan Belanda memerintah di Indonesia. Seksa zaman dulu ya. Kerja di ladang tebu lah. Serupalah dengan kita juga di tanah Melayu kita zaman dulu. Datuk nenek kita diseksa oleh penjajah British. Tapi British taklah teruk sangat macam Belanda dengan Sepanyol. Sepanyol dengan Belanda ni teruk. Ni dia nampak. Macam mana dibuat wanita Indonesia. Buat macam binatang. Okay. Ini saja saya illustrate. Saya introducekan kamu. Di Indonesia ada seorang yang bernama Raden Ajeng Kartini nama dia. Lepas ni kita akan. Dia ni pejuang ni. Ini pejuang bangsa Indonesia. Wanita. Dia punya kata-kata yang apa? Kata-kata hikmah dia ialah, dia kata, tangan kiri mengayun buayan, tangan kanan menggoncang dunia, kata dia. Ini kita akan pergi lepas ni, bukan dalam pelajaran ni, tapi bila dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Ada ni, cerita ni. Okey? Dah. Sekarang dah terangkan sikit tentang di Malaysia, di tanah Melayu kita dulu. Sikit di Filipina, di Indonesia. Sekarang di Burma pula. Sama je dia buat. Tetapi sistem beraja di Burma dulu, sistem beraja lah, tapi namanya ialah sistem dinasti Konbong. Dinasti Konbong di Burma.
British tu tak suka pemerintahan beraja Burma. Sebab ingat, tujuan dia ialah dia nak memerintah, dia nak jadi bos, maka dia kena runtuhkan, kena buang pentadbiran beraja ni. Serupalah di Burma tu juga. Kalau dulu di bawah dinasti Konbong nama dia, dinasti beraja lah. Jadi British berperang tu, perang Inggeris Burma pertama, kedua, ketiga, berperang sehingga jatuhlah dinasti Konbong ni, berakhir dinasti Konbong dan British menguasai Burma juga akhirnya. Nampak bagaimana rakyat di Asia Tenggara pada ketika kurun ke-19 dulu berjuang menentang penjajah. Okey, tengok ni. Ini Burma. Tanah Melayu di bawah ni lah, kamu tahu kan? Di selatan ni Thailand. Ni Burma sini. Sekarang nama dia Myanmar, bukan Burma. Sekarang nama dia. Itu yang ramai orang Myanmar yang datang ke kita, yang bekerja sebagai buruh kasar dan sebagainya itu cerita lain pula. Mereka ditindas di sini. Yang menindasnya rakyat pemerintahan mereka juga lah. Lari kemari. Allah. Ini Bangladesh. Bangladesh pun ramai tempat kita ni. Tapi kita tak belajar tentang Bangladesh ni. Ini Burma. Ya. Ini Laos, Thailand. Okey, saya nak tunjuk kepada kamu tentang Burma. Ini dinasti Konbong. Dinasti Konbong ni. Ya, lebih kurang begini. Dinasti beraja lah. Ya. Raja dibantu oleh majlis diraja, pegawai kerajaan, bla 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 lah. Itu cerita pemerintahan Burma. Yang pentingnya kamu faham ialah pemerintahan Burma ialah pemerintahan beraja sebagaimana di negara-negara lain di Asia Tenggara juga. Macam negara kita juga. Okey. Lepas itu, ini gambaran apabila British menguasai Burma. Burma di bawah pentadbiran British. Nampak? Itulah rupanya dah orang Burma zaman dulu. Jual labu lah, jual buah-buahan nak hidup zaman dulu. Masa bawah Sepanyol dulu. Okey. Nampak? Seksanya. Okey. Betul? Ni pula. Tadi saya katakan beberapa peperangan berlaku. Peperangan Inggeris pertama, kedua, ketiga. Maknanya orang Burma melawan. Bukan maknanya orang-orang di Asia Tenggara ni diam, boleh dipulah telinga, boleh diketuk kepala. No, tak ada. Dia berlawan. Tetapi disebabkan oleh bangsa barat penjajah ni, ada senapang, ada kelengkapan dan lama maju daripada kita, kalahlah. Ini timbul ni. Ini satu soalan. Kemenangan British dalam perang Inggeris Burma ketiga, lepas 1, 2 dah lah tu, 3, membolehkan British menguasai seluruh Burma. Bila kalah tu, dia menguasai lah. Biasalah. Orang dah kalah. Diam je lah. Baik, soalan dia ialah apakah kesannya? Bila dah kalah orang Burma, British buat apa? Kamu pun tahu jawapannya kan? Ikut suka dia lah. Dia jadi bos. Tapi tak boleh jawab macam tu. Dalam peperiksaan lain. Okey? Tak boleh jawab macam tu. Dia jadi bos. Saya nak menerangkan. Ini dia ikut je ni. Dalam peperiksaan nanti ikut ni. Baca yang ni. Ini cara dia. Yang saya cakap tu, saya nak bagi kamu faham betul-betul. Institusi raja dan dinasti Konbong bersingkir. Habis. Pemerintahan beraja di Burma habis. Tutup. Jawatan pembesar tradisional hapus. Dulu kalau jawatan pembesar, ketua-ketua kampung, ketua-ketua daerah, orang Burma. Habis. Digantikan oleh orang putih.
Ini dia. Pesuruhjaya tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma. Dia tak panggil Governor General, dipanggil Pesuruhjaya tinggi British. Tak kira lah. Tapi ini macam Perdana Menteri lah ni, Pesuruhjaya tinggi British ni. Dia bos lah sekarang, big boss. Kemudian diperkenalkan undang-undang British. Namanya Akta Kampung Ulu Burma tahun 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889. Melenyapkan terus sistem pentadbiran tradisional. Dengan Akta Kampung ni, dengan Akta Kampung Burma 1889, 1887 ni, habis Undang-Undang Barat telah diperkenalkan di Burma. Undang-Undang British diperkenalkan di Burma. Undang-Undang Burma, orang Burma tak boleh kata apa dah. Diam, duduk diam. Dengar cakap orang putih ya. Undang-Undang Barat diperkenalkan. Faham? Itu caranya mereka memperkenalkan sistem birokrasi Barat dan menggantikan dengan menggunakan sistem birokrasi Barat, melenyapkan pemerintahan Inggeris, pemerintahan raja-raja di negeri masing-masing. Itu rupa dia. Okey? Kita tengok seterusnya. Di Indochina pula macam mana? Sama je. Ya, cuma nama je lain-lain. Sebelum kedatangan Perancis, apa rupanya? Indochina ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat yang memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan. Sebelum Perancis, diperintah oleh Mandarin lah namanya, Mandarin. Ya. Orang Vietnam lah, orang Indochina. Macam di Malaysia, macam di Filipina, di Indonesia tu juga. Ya, diperintah oleh raja-raja tempat masing-masing. Tetapi, selepas dikuasai Perancis, pentadbiran di Indochina diketuai oleh Governor General. Kan? Tadi dah terangkan dah. Lepas dia dikuasai oleh Perancis, terus ditadbir oleh Governor General. Perancis lah tu. Dan Perancis juga telah membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochina. Di tubuhnya kerajaan pusat, ya, nama dia Union Indochina. Tujuan dia ialah untuk mentadbir lah central government, ya, kerajaan pusat. Macam saya kata tadi lah, letaknya di Hanoi dan sebagainya, kemudian ditadbirnya semua orang Perancis. Jadi kalau ada orang Indonesia, orang Indochina, orang Vietnam ke anak ni jadi piun, jadi kerana kecil, tu je lah. Bos-bos semua orang Perancis lah. Itu caranya, ya, sama ada di Indochina ke, di Filipina ke, di Indonesia ke, di Melaya ke, sama je cara dia lebih kurang. Okey. Ni Hanoi. Ni Hanoi dulu ni. Siapa pernah pergi ke Hanoi tengoklah sekarang lain. Ya, ni Hanoi dulu. Ini dia peta Indochina. Ini peta Indochina ni. Bawah ni, di selatan ni Malaysia lah, Melaya lah. Ni Thailand, ni Indochina. Indochina di bawah Perancis. Dan yang terlepas di penjajahan, Thailand. Macam mana dia buat? Pandai dia, Raja Thailand dia. Dia tak pernah dijajah. Kalau ditanya, kalau tanya negara manakah di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah oleh bangsa asing, bangsa barat, jawabnya Thailand. Kita akan belajar nanti. Saya akan tunjukkan ya bagaimana Thailand. Tapi bukan dalam pelajaran ni, pelajaran lain. Banyak lagi ni. Saya akan jelaskan kepada kamu. Ikut, ya. Okey, ini kalau ditanya dalam soalan, ya, ada pernah keluar dalam peperiksaan SPM ni. Saya ingat. Apakah yang dimaksudkan dengan Union Indochina?
Kerajaan kerajaan pusat juga cerita dia senang aja. Dia macam Indochina, Indochina tu, Vietnam, Kemboja semua ditadbirkan melalui kerajaan pusat. Centralized government, itulah merupakan persekutuan Indochina terdiri daripada Vietnam dan Kemboja pada ketika itu. Kemudian Laos tu kemudian masuk menyertainya, diketuai oleh Governor General, kan macam sama macam penjajah-penjajah barat yang lain. Dan dengan ini Perancis menguasai pentadbiran. Okey. So itulah rupanya yang dilakukan oleh barat, penjajah barat pada ketika itu untuk menguasai keadaan di Asia Tenggara. Matlamat dia, bila dia sudah jadi bos, bila dia sudah menguasai semua ni, maka dia akan bersifat menguasai ekonomi. Yang ni kemudian. Setakat ni, dalam pelajaran ni, ialah bagaimana penjajah barat berhasrat untuk menguasai ekonomi, maka dia menubuhkan sistem birokrasi barat. Ingat tu, dia menubuhkan sistem birokrasi barat yang merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh kuasa-kuasa barat, sama ada di Tanah Melayu, di Indonesia, di Filipina, ataupun di Indochina, ataupun di Burma. Okey? Sekian.